Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semua murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, apa khabar? Hari ini melalui bicara kaunselor, saya Cikgu Suzira binti Saad, guru bimbingan dan kaunseling anda akan bercakap secara ringkas tentang satu topik iaitu stres. Cikgu akan bercakap tentang apa itu stres, tanda-tanda stres dan cara untuk mengurangkan stres. Okey, kita tengok apa itu stres. Stres atau tekanan merupakan tindak bala fizikal, emosi dan mental yang dialami oleh seseorang apabila tuntutan tidak dapat dipenuhi. Stres juga dialami bila berdepan dengan rangsangan yang tidak menyenangkan seperti bau busuk, bunyi yang kuat dan kata-kata yang kesat. Bila awak dengar orang cakap buruk-buruk tentang awak, cakap secara kasar dengan awak, mungkin ia boleh memberi kesan stres kepada kita. Ya, seterusnya, sesiapa sahaja, sama ada kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas boleh mengalami stres. Semua orang boleh mengalami stres. Umumnya, tahap stres yang dihadapi oleh seseorang berbeza-beza mengikut beban tekanan yang dihadapi. Ada orang dia stres dia ringan, ada orang stres dia berat. Okey, stres yang sedikit atau sederhana adalah baik dan boleh menjadi faktor pendorong atau motivasi kepada individu untuk meningkatkan produktiviti. Contohnya stres yang ringan seperti stres belajar nak menghadapi peperiksaan. Ia akan menggalakkan awak untuk belajar lebih kuat lagi. Itu kita panggil stres yang sederhana atau ringan. Dia boleh menjadi pendorong untuk awak terus berusaha. Bagaimanapun, stres yang berlebihan untuk jangka masa yang panjang dan tidak dapat ditangani akan menyebabkan kesan negatif dan memudaratkan kesihatan serta meningkatkan risiko penyakit. Kalau awak rasa stres tu berpanjangan, dia akan menyebabkan kesan-kesan yang negatif. Awak perlu berusaha untuk menangani stres tu. Sama ada berjumpa kaunselor, berjumpa doktor, bercerita kepada rakan dan sebagainya. Baik, seterusnya tanda-tanda tubuh anda meminta tolong kerana tidak tahan bebanan stres. Antara tanda-tandanya ialah seperti sakit kepala, sakit tengkuk dan bahu, sakit pinggang, sakit perut, muncul ruam-ruam di badan, muncul jerawat di muka, tidak rasa lapar, terasa ada ketulan di tekak, dada terasa berat dan otot terasa tegang. Jika tanda-tanda ini muncul dalam diri anda perlu mengamalkan beberapa kaedah untuk menangani stres dan anda juga perlu mendapatkan bantuan. Seterusnya, cikgu akan bercakap tentang bagaimana untuk mengurangkan stres. Seseorang yang mengalami stres boleh mengurangkan stres yang dialami dengan cara mengamalkan kaedah 10B. Kaedah 10B ni adalah pertama, bertenang. Setiap kali anda berasa stres atau berasa ketegangan, bawalah bertenang. Dengan bertenang, ia boleh membantu mengurangkan kitaran stres negatif pada peringkat permulaan. Yang kedua, bernafas dengan dalam. Lakukan latihan pernafasan yang boleh meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam sel tubuh bagi mengurangkan ketegangan. Yang ketiga, berkata, relaxlah. Cuba katakan pada diri, saya ni stres, relax. Tak mengapa atau tak apalah, okeylah tu. Bawalah bersabar. Kata-kata ini sedikit sebanyak dapat menenteramkan perasaan dan mengurangkan stres. Okey, yang keempat, beribadat. Sekiranya anda mengalami tekanan atau stres, anda boleh melakukan ibadat seperti berzikir, sembahyang mengikut kepercayaan masing-masing. Beribadat dapat memberi sokongan emosi dan boleh melegakan perasaan seseorang. Seterusnya yang kelima, berkongsi perasaan dengan seseorang. Bercakaplah dengan ahli keluarga atau kawan-kawan rapat anda yang anda percayai dan dapat memahami perasaan anda. Luahkanlah dan kongsi perasaan anda dengan mereka. Apabila anda berkongsi perasaan dengan orang lain, anda akan berasa lega dan ini dapat mengurangkan tekanan yang anda hadapi. Anda akan merasai bahawa masih ada orang yang sayang dan ambil berat tentang diri anda. Yang keenam, berurut.
Ini massage ya. Apabila anda stres, pada kebiasaannya otot-otot di bahagian leher dan bahu akan menjadi tegang. Belajarlah cara urut leher dan bahu kerana urutan ini boleh melegakan tekanan otot dan melancarkan perjalanan darah. Urutan kaki juga boleh dilakukan untuk mengurangkan stres. Yang ketujuh, berehat dan mendengar muzik. Apabila anda stres, berehatlah sambil mendengar alunan muzik yang lembut. Muzik dapat membantu mengurangkan denyutan jantung yang laju dan tubuh badan akan mula rileks serta pernafasan anda akan kembali normal. Ini membuatkan anda berasa tenang. Pilihlah muzik yang lembut dan menenangkan. Baik, yang ke-8, beriadah. Luangkan sedikit masa anda untuk melakukan aktiviti bersama keluarga dan rakan-rakan. Anda boleh lakukan aktiviti yang anda suka. Beriadah juga dapat menenangkan fikiran dan membuat anda berasa gembira serta dapat menghilangkan stres. Yang ke-9, B yang ke-9, bersenam. Dengan bersenam ni kita dapat mengurangkan ketegangan otot dan stres. Dengan bersenam, ia dapat meningkatkan pengeluaran hormon dan endorfin dan anda akan berasa lebih lega dan tenang. Antara aktiviti senaman yang anda boleh lakukan ialah seperti berjalan, senam aerobik dan macam-macam lagi. Dan B yang terakhir, ini yang paling penting, berfikiran positif. Stres juga boleh berlaku disebabkan oleh prasangka dan salah tafsir kita terhadap sesuatu situasi. Cuba berfikiran secara positif di mana anda cuba melihat kebaikan atau keadaan positif dalam mana-mana situasi yang bersifat negatif. Kita perlu berfikiran positif untuk meningkatkan harga diri. Pelajarilah cara untuk berfikiran positif kerana ia akan dapat membantu anda untuk menangani stres dengan lebih berkesan. Kesimpulannya, dengan melakukan kaedah 10B, kesan fizikal stres seperti denyutan jantung, perasaan marah, rasa gelisah, gementar, sakit kepala dan sebagainya yang disebabkan oleh tidak balas hormon adrenalin terhadap tubuh dapat dikurangkan. Stres mesti ditangani secara berterusan bagi memastikan kita sihat dari segi fizikal, emosi dan minda. Bagaimanapun, kaedah 10B ini hanya boleh mengawal stres untuk jangka masa yang pendek. Awak perlu mengenal pasti punca stres dan perlu ada tindakan susulan untuk mencari jalan penyelesaian kepada punca stres tersebut. Anda juga boleh mengamalkan kemahiran daya tindak yang bersesuaian untuk menangani stres anda. Okey, sekian saja itu perkongsian daripada saya untuk slot kali ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Kepada para pelajar semua, kalau ada masalah atau ingin berkongsi, anda boleh menghubungi guru bimbingan dan kaunseling di sekolah anda. Sekian, terima kasih. Bye-bye.